Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa malal ardh wa min ana syai'un min syai'un ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arinal haqqa haqq wa habibna ilayhi warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa karrihna ilayhi warzuqna ijtinabah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'alil hubbaka ahabba ilayna wa min ahlina wa min anfusina wa min al-ma'il baridi 'ala dhama'. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah diizinkan Allah kita pada pagi ini dapat sambung kembali sebagaimana biasa kuliah subuh di Masjid Al-Wahhab, Kampung Permatang Duyung, Melaka. Kita menggunakan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan pada pagi ini kita sambung pada minggu lepas apa yang telah pun kita baca, iaitu pada hikmah yang ke-28. Hikmah ini akan menceritakan tentang setiap rahsia pasti akan terzahir. Setiap benda yang gaib maka dia ada kesan. Setiap benda yang batin dia akan ada kesan pada zahirnya. Baik, tapi sebelum kita mula ada beberapa benda. Antaranya, kalau siapa yang baca hadis tentang ada orang dia dapat pahala qiyamul lail tanpa qiyamul lail. Ada orang dia dapat pahala qiyamul lail tanpa qiyamul lail. Baik, di antara pahala qiyamul lail tanpa qiyamul lail ni, ada orang yang dapat separuh malam, ada orang yang dapat sepenuh malam. Dia pahala dia maksudnya pahala orang yang qiyamul lail. Yang pertama adalah orang yang solat Isyak berjemaah. Orang yang solat Isyak berjemaah, dia akan dapat pahala separuh malam. Tapi ada syarat. Ada syarat dia yang mesti diikuti. Syarat dia, tidaklah dia bangun melainkan selepas imam bangun. Tidaklah dia beredar melainkan selepas imam beredar. Sama juga, iaitu orang yang menunaikan solat subuh berjemaah. Bila dia buat solat subuh berjemaah digabungkan dengan tadi solat Isyak yang berjemaah tadi, tidaklah dia bangun melainkan selepas imam bangun, maka dia dapat pahala qiyamul lail penuh. Tapi syarat dia apa? Syarat dia tidaklah dia bangun melainkan setelah imam bangun. Sebab tu di antara salah satu cara bila mana kita nak mendapatkan, nak meraihkan pahala ni, kena ikut apa yang disandarkan dengan sunnah Nabi SAW, maka pasti kita akan dapat. Sebab tu kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis cerita tentang benda ni semua, baru kita faham. Tapi mungkin disebabkan kerana kita tak faham, kita buat macam tu. Di taman saya ada seorang hamba Allah. Dia selepas bagi salam, terus dia cabut. Bukan mungkin masalah kalau ada orang ada kerja, tak ada masalah lah. Tapi bagi orang yang tak ada kerja,
Kalau dia nak meraih pahala yang macam tu, janganlah dia bangun melainkan setelah imam bangun. Baik, di zaman Nabi SAW, mereka para sahabat ni mereka kata kami takkan bangun melainkan Nabi SAW bangun. Kami takkan bangun melainkan selepas Nabi SAW bangun. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi SAW dia kata takkan bangun melainkan setelah orang perempuan terlebih dahulu bangun. Maksudnya bangun keluar daripada masjid. Kerana pada waktu tersebut ruang masjidnya adalah terhad. Walaupun ada dua pintu masuk, pintu lelaki, pintu perempuan, tetapi supaya orang perempuan keluar terlebih dahulu, maka barulah Nabi SAW akan bangun daripada tempat duduk supaya tidak ada percampuran. Cuma poin yang nak gambarkan di sana, mereka para sahabat tidaklah mereka bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun. Baik, kita nak sambung topik yang kita bincangkan. Topik pada minggu lepas ni datang daripada satu hikmah. Hikmah ini sambung hikmah yang kita baca sebelum ni. Hikmah kita baca sebelum ni, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang iaitu pada permulaannya adalah cemerlang, maka cemerlang juga pada akhir. Ataupun bahasa mudahnya, siapa yang baik pada awal, baik pada akhir. Kita dah ceritakan bukanlah baik pada awal ini adalah baik pada muda-muda lagi dah jadi baik dah. Tapi kalau baik waktu tu bagus. Maknanya orang ni kalau dia nak tentukan pengakhiran dia kena bermula. Sesuatu yang berakhir kena ada permulaan. Walaupun dia mungkin bermula ketika berusia 40 tahun. Wallahi semalam saya bila dengar Al-Fadhil Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kupas berkaitan tentang sirah Nabi SAW, penurunan surah yang pertama. Nabi diangkat jadi Nabi ni waktu umur 40 tahun. Diberikan Al-Quran dan Nabi hafal. Dan Nabi SAW meninggal ketika usia 63 tahun. Maknanya permulaannya bermula ketika 40 tu. Bukan bermula daripada sebelum. Maknanya bermula ketika 40 ke 63. Baik, begitulah juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni kalau Nabi SAW tidak menjadi imam, dialah yang akan jadi imam. Dan Nabi SAW pesan, dia kata, siapa yang nak jadi imam ni aqra'uhum, orang yang paling terbaik di dalam bacaan dan hafalan dia. Dialah yang akan jadi imam. Maknanya selepas Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Abu Bakar masuk Islam usia dia 38 tahun. So maknanya dia bermula pada ketika usia 38 tahun. So bukanlah maksud, maknanya ustaz saya ni dah sampai umur 60. Orang yang dulu awal-awal bagus, ujungnya akan jadi bagus. Saya awal tak bagus, sekarang baru nak cari. Okey, baik. So dia tetap termasuk di dalam hikmah tersebut. Makna bidayah di sini, kita mungkin tersilap, tersasar, tapi kita start balik, reset, dan kita mula balik daripada awal. Itu yang dia nak masukkan. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambungan daripada apa yang kita cerita ini, yang kita cerita pada hikmah yang lepas, maka dia kata orang yang bila mana dia telah pilih satu jalan, satu cara nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mana dia beramal dengan amalan-amalan yang tertentu dan dia berpegang dengan pegangan dia, maka pasti akan ada kesan. Kalau kamu katakan in kunta 'alal haq, kalau kamu betul seorang yang telah pun berubah, seorang hamba Allah yang berhijrah daripada tak baik menjadi baik, daripada tidak soleh menjadi soleh, daripada tidak datang ke masjid kepada datang ke masjid, dan daripada tidak belajar kepada belajar, dia mesti ada kesan dia. Kesan tak dapat tidak, mesti ada. Maka sebab tu kata Ibnu Ajibah hari tu yang kita baca, dia kata bercahaya pada permulaan akan membawa kepada bercahaya pada pengakhiran. Semalam ketika kuliah subuh tazkirah ringkas saya selepas solat subuh di Masjid Airport, kami cerita. Waktu kita katakan cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang boleh kita jadikan iktibar dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi kisah tentang orang-orang yang soleh. Seorang sahabat kami, nama dia Haji Hamzah.
Tuan-tuan, Haji Hamzah ni, subhanallah, saya tengok susah nak cari orang yang rajin menuntut ilmu. Dia ni orang yang subhanallah rajin sungguh. Mulut tak cakap banyak, tak menyembang huha-huha, tak ada gurauan yang melampau. Datang kuliah, duduk diam, belajar, buka kitab, kemudian balik. Jarang jumpa ataupun tengok dia ni dalam keadaan yang kita katakan lara tu. Saya ingat saya tak pernah tengok. Kita sampai, dia dah duduk siap. Dia akan sampai sebelum kita sampai. Kemudian dia akan balik sebelum kita kita balik. Orang yang bermula pada peringkat pencen umur 60 tahun baru start. 60 tahun baru dia start. Apa yang dia buat? Dia bawa isteri dia di mana saja tempat ada ustaz-ustaz yang dia rasa okey untuk ambil ilmu, dia belajar. Sampai ke Muar pergi belajar. Pukul 4 petang dah keluar daripada rumah hanya semata-mata untuk satu kuliah maghrib di Muar. Balik semula pula ke rumah sampai ke rumah pukul 12 malam. Kemudian mana-mana ada ustaz yang mengajar tafsirnya, hadisnya, kitab-kitab yang tertentu dia belajar dan dia akan berada di bahagian hadapan. Isteri dia duduk kat belakang. Subhanallah. Saya dengar cerita kata dia sakit. Dah sakit satu pasal. Kemudian ada orang mai pesan dia kata, Ustaz, Haji Hamzah dia sebut nama Ustaz. Tak apalah, saya dengar sekali. Kemudian kali kedua pula ada orang sebut. Kemudian isteri dia pula. Sampai dia kata tengah malam, dia kata, Ustaz, dia suruh saya pergi panggil Ustaz untuk datang. Pukul 3 pagi. Dia kata saya pun nak call, segan takkan nak call Ustaz pukul 3 pagi. Tak apa, bila saya dengar, saya pergi ziarah dia. Nak cerita Haji Hamzah ni tu, orang kata orang yang baik ni, dia tetap ada benda yang kita penampakan. Hantu nampak hantu, orang soleh nampak orang soleh. Hantu ni kalau hias kat mana pun tetap hantu. Sama juga dengan orang soleh ni, tetap kita akan nampak kesolehan dia, tetap kita akan nampak. Jadi macam mana kita kata dia ni, bila saya pergi ziarah ni, subhanallah, seorang yang tengok dalam rumah dia ni, tanda dia ni orang yang cinta ilmu, orang yang cinta agama. Masuk dalam rumah ni tuan-tuan, dia bukan ustaz pun, dia orang biasa tapi suka belajar. Penuh buku-buku ada kat atas meja, 3-4 buah kitab kat almari. Saya cuba buka 2-3 buku yang ada di dalam sekitar ruang tamu ni. Kebanyakan buku yang saya buka semuanya dah pun bertanda, maksudnya dia belajar. Dia bukan beli buku dia simpan dalam almari, tapi dia belajar. Baik. Bila dia sakit ni sakit kanser tahap 4 tuan-tuan. Daripada badan yang besar ni jadi kurus. Terbaring tidur. Bila terbaring kita pergi ni, cuba nak bangkit. Salam dengan kita, pegang tangan tak nak lepas, suruh anak dia angkat belakang dia, nak duduk juga. Jadi apa saya buat? Saya pun cakap kat isteri dia, saya cakap, tolong ambil kat saya kitab Riyadhus Salihin. Pasal apa ambil kitab Riyadhus Salihin? Pasal kitab tu kami dah belajar. Contoh tuan-tuan besok pun kalau tengok saya berada dalam keadaan yang macam tu, tuan-tuan pilih buka lah apa-apa kitab yang saya pernah mengajar ataupun saya pernah sampaikan dekat tuan-tuan. Tuan-tuan main baca balik dekat saya. Apa tujuan baca ni supaya kita dapat ingat balik, kenang balik. Kalau kita waktu tu mungkin tersalah, kita dapat kembali ke pangkal jalan. Kalau waktu tu kita tersalah anggap, kita dapat perbetulkan balik anggapan kita pada Allah. Kalau kita mungkin waktu sedang sakit tu kita berburuk sangka dengan Allah, supaya kita nak memperbetulkan balik buruk sangka tadi itu dengan Allah. Jadi saya rasa tak ada benda yang paling terbaik untuk saya bacakan pada dia ni selain daripada Al-Quran. Mungkin orang lain dah baca, tak apalah. Saya kata saya nak baca hadis dekat dia. Bukan saya nak baca hadis ni sebagai jampi, tapi saya nak baca hadis supaya dia dapat dengar kalam Nabi SAW ni. So mudah-mudahan dengan kalam tu saya ada kesedaran, dia juga ada kesedaran. Sekurang-kurangnya dia boleh tukar. Kalau belum ditukar, waktu tu dia akan tukar. Sebab yang kedua, kerana dia telah pun belajar kitab Riyadhus Salihin ni. Dia dah belajar, pasal tu saya baca kitab tu. So apa saya buat? Saya ambil kitab tu, kitab Riyadhus Salihin tu, saya buka satu bab. Saya buka bab as-sabr, bab sabar. Dalam kitab Riyadhus Salihin tu, tajuk di antara tajuk yang terpanjang, yang paling banyak hadis adalah hadis tentang sabar. Pasal apa hadis tentang sabar ni? Nak cerita betapa sabar ni benda ujian manusia ni tak sunyi daripada diuji.
Kerana banyak ujian, banyak hadis pasal sabar kena masuk dan kena cerita kepada manusia. Pasal ujiannya banyak. Saya pilih hadis-hadis yang saya rasakan sesuai dan saya ceritakan kepada dia tentang ujian dan juga kesabaran, apa yang dia akan dapat kalau sekiranya dia bersabar. Apa benda yang dia akan dapat kat dunia dan juga kat akhirat kalau dia boleh bersabar pada waktu tersebut. Kita sebut dekat dia mula-mula sampai kita katakan, Haji, saya kata tuhurun insya-Allah. Apa dia tuhurun insya-Allah? Ni semua ni jadi penapis. Tuhur maksudnya bersih insya-Allah. Atau bahasa, kalau bahasa nak bagi mudah faham ni, penapis. Tapis apa dia nak tapis, buang hak kotor, dia nak tinggal hak bersih saja. Setiap orang bila mana dia sakit, bila mana dia diuji ni seolah-olah macam satu penapis yang nak tapis, nak buang hampas, nak tinggal hak bersih dan pati sahaja. Itu tujuan ujian. Allah jadikan ujian ni sebagai satu penapis. Nak tapis apa? Nak tapis dosa-dosa kita. Supaya jangan bercampur di antara dosa dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Maka dia nak tapis, nak buang-buang. Sebab tu bila kita bertemu dengan orang sakit, kita sebut kalimah tuhurun insya-Allah. Bersih insya-Allah. Bersih. Yang sebut ni siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bertemu dengan orang sakit disebutkan perkataan tersebut. Ini tak pergi ziarah orang sakit tanya, tak tanya orang sebelah. Macam mana ni Bang Mat ni? Orang sebelah pula jenis mulut tak ada insurans. Dia kata tak ada apa dah ustaz. Doktor kata buat balik rumah lah, tunggu masa. Kawan ni duk hidup lagi ni, telinga dia bukan pekak. Jadi dia duk dengar kata kurang ajar punya bini, aku duk hidup lagi, dia kata aku nak mampuih dah. Ni yang kata manusia ni. So jangan bercakap benda yang tak elok. Berikan pengharapan pada dia. Berikan pengharapan dan jadikan dia orang yang bersangka baik dengan Allah pada waktu tersebut. Saya baca dekat dia hadis kisah seorang perempuan. Seorang perempuan iaitu yang datang jumpa Nabi SAW. Perempuan ni dia kena satu penyakit. Penyakit apa perempuan ni kena? Ada yang mengatakan penyakit, kalau nak diterjemahkan ke bahasa Melayu ni, macam sakit sawan. Sekali dia kena, dia akan mengelupur kat atas tanah. Macam sawan lah lebih kurang bukan. Jadi dia ni dah tak tahan dah ketika sakit ni, macam-macam benda berlaku dekat diri dia, macam hilang ingatan. Mai jumpa Nabi SAW ni, dia kata, ya Rasulullah, aku ni sakit, boleh tak sekiranya engkau nak minta, engkau minta dan engkau berdoa, tolong doakan kepada Allah untuk disembuhkan sakit aku. Dia minta Nabi SAW ni tolong doakan kepada dia kesembuhan. Apa berlaku? Nabi SAW berikan pada perempuan ni dua pilihan. Apa dia pilihan dia? Dia kata pilihan yang pertama, aku doa dekat engkau, Allah akan sembuhkan dan engkau akan jadi sembuh. Pilihan yang kedua, kalau engkau bersabar dengan sakit engkau ni, engkau akan dapat syurga. Kau pilih, kau nak yang mana? Subhanallah, perempuan ni dia pilih tak nak kesembuhan, tapi dia pilih syurga. Yang ni yang kita kata akhirat oriented ni. Bila dipilih di antara dua benda, nak pilih dunia ke nak pilih syurga, dia pilih syurga pada waktu tersebut. Tu perempuan tu yang dikatakan orang. Maka saya bacakan hadis tu. Apa tujuannya kita nak bacakan hadis ni? Supaya bila kita sakit, bila kita diuji ni, kita tahu apa yang ada di sebalik benda tersebut. Maka saya baca. Tapi hak saya nak cerita tentang Haji Hamzah ni, tuan-tuan, bukan yang tu satu saja. Tapi saya nak cerita dia tentang betapa subhanallah, bila dia jaga daripada awal, dia jaga, Allah jaga hujung dia. Bila yang awal dia jaga, Allah tak sia-siakan hujung dia. Hujung penghidupan dia, pengakhiran dia, Allah pelihara sebab dia orang yang jaga di awal. Apa yang dia jaga? Solat witir tak tinggal. Solat fardu awal waktu. Solat tahajud dia buat. Quran, hadis, majlis ilmu, amalkan, lazimi. Subhanallah, saat ketika mana dia berada pada pengakhiran dan ni, waktu sakit ni tuan-tuan, tahap 4 terbaring dah, nak bergerak pun tak boleh. Dia bawa ni beg najis ni dekat pinggang ni. Kita katakan waktu tu nak bercakap pun tak boleh, lemah yang teramat. Tapi subhanallah, Allah datangkan kepada dia kekuatan. Kita ni kadang-kadang sakit gigi pun dah tak pergi mana dah, duduk dalam selimut diam. Sakit kepala, demam pun dah tak datang masjid dah. Tuan-tuan, dia ni dah terbaring kat atas katil,
Tapi bila masuk saja waktu, tangan terus angkat takbir, Allahu Akbar. Ahli keluarga pula, ahli keluarga yang faham agama, sentiasa jadikan bapa mereka ni berada dalam keadaan wudu. Besok-besok kita tengok keluarga kita pesan, untuk korang tengok aku ni, kalau tukar pampers ke apa, tolong ambil wudukkan siap-siap. Senang nak solat, bukan? Ada kalau kita ni solat ketika mana sihat, tak solat dan tak mampu solat, dan tinggalkan terus solat ketika sakit. Yang ni yang kita takut. Jadi dia ni alhamdulillah dapat ahli keluarga yang faham. Sebab tu penting, bukan sekadar kita saja nak kena tahu, ahli keluarga kita pun nak kena tahu. Bila mereka tahu, insya-Allah dia orang akan bantu kita saat ketika sukar macam tu. Jadi masuk saja waktu ni, tak tunggu lagi dah, angkat takbir terus. Kemudiannya pula tak tinggal solat witir. Solat witir pun dia buat. Pasal apa dia buat solat witir? Pasal dia dah biasa buat. Orang yang dah biasa ni, Allah bisa, tegal biasa, sakit, demam, apa sekalipun, kalau dah biasa buat macam tu, dia tetap akan buat. Sebab dah biasa. Seumpama orang yang isap rokok lah. Sebab dah jadi kebiasaan, pilah mana-mana pun, sampai ke tahap bulan Ramadan pun, kalau tanya dia nasi dengan rokok, nak yang mana? Rokok. Pasal apa? Pasal dah biasa. Kita kata dah biasa, pasal dah terlalu biasa. Dan begitulah juga kalau orang tu, bayangkan kalau dia ni menjadi satu kebiasaan dia ni, dia buat benda yang baik. Kebiasaan dia solat witir, kebiasaan dia tahajud, kebiasaan dia kita katakan bersedekah, kebiasaan dia datang ke masjid. Sampai satu tahap dia mungkin uzur dan dia tak larat. Bila dia tak larat, apa berlaku dekat dia? Dia tetap akan buat. Sebab benda tu adalah kebiasaan. Baik, tapi kalau dia tak boleh buat, rugi tak dia? Katakan dia tak boleh buat. Dia yang tadi ni duk selalu solat witir, dia yang tadi ni duk selalu solat tahajud, dia yang tadi ni duk selalu datang ke masjid. Tiba-tiba dia dah tak boleh datang lagi dah. La samahallah, berapa orang dah di antara kita ni? Ni di Duyung ni boleh kata tiap-tiap hari ada orang mati. Tak orang muda, orang tua. Tak orang tua, orang muda. Lelaki, perempuan. Bersilih ganti. Tak pernah kurang sikit pun. Kita kata sekarang ni ramai orang mati. Bukan sekarang ni, dulu pun ramai orang mati ya. Lepas ni pun akan ramai orang mati. Tiap-tiap hari ada orang mati. Pasal ajal dia dah sampai. Tapi ambil pengajaran, kita kata, ambil pengajaran bagaimana mereka-mereka ni, bila dibiasakan dengan kebaikan, dan katakan waktu tu dia tak boleh buat, tahu tak kita masih lagi dapat pahala. Sebab tu yang penting istiqamah ni. Penting istiqamah datang ke masjid, penting istiqamah dalam majlis ilmu, penting istiqamah baca Al-Quran, penting istiqamah buat ibadat yang sunat. Istiqamah jadikan dia sebagai satu kalimat. Apa tujuannya? Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni masyhur ketika PKP hari itu. Waktu PKP, hadis inilah yang kita gunakan sebagai hujah bagi nak tutup mulut orang yang duk bising, duk kata dia tak boleh main masjid. Apa ni tak boleh pergi masjid? Masjid tutup. Waktu PKP tak guna punya kerajaan tutup masjid. Patut buka masjid. Pasal apa? Dia saja datang solat Jumaat dah 2 kali, saya tak dapat lagi giliran. Marah ni pasal tak boleh main masjid. Baik. Sedangkan sebelum tu haram, muka dia tak nampak buka masjid. Dia paling kuat sekali bising nak main masjid. Baik. So apa kita kata? Orang yang beristiqamah di atas satu perbuatan sunnah ni, dia istiqamah, satu hari dia tak boleh buat lagi dah, disebabkan keuzuran, sakit ke, demam ke, terbaring ke, uzur yang amat sangat. Apa dia akan dapat? Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni cerita satu hari para sahabat ni dengan Nabi. Mereka nak pergi ke satu peperangan, sedang melalui kawasan lembah. Waktu tengah duk berjalan ni, Nabi SAW ni guru di mana-mana. Waktu makan dia jadi guru, waktu berjalan dia jadi guru, waktu kat rumah dia jadi guru. Ada masa dia boleh berikan tazkirah, peringatan dekat sahabat, dia akan bagi walaupun sedang berjalan. So apa Nabi SAW ni kata dekat mereka ni? Nabi kata, ada orang dia tak ikut kita main perang ni. Ada orang ni dia tak keluar pun berperang macam kita duk keluar hari ni, tapi dia dapat pahala macam kita dapat, tak kurang sikit pun. Dia dapat pahala macam yang kita dapat hari ni. Katakan hari ni kita dapat 100 juta pahala pasal kita buat benda yang susah ni, dia juga akan dapat pahala yang sama. Kata Nabi SAW, mereka ni tak main perang dengan kita, tapi dia dapat pahala macam kita. Dan mereka ni bukan duduk dekat sini, mereka duduk dekat Madinah tu.
Dia tak ikut kita pun, tapi dia sedang berada di Madinah, tapi dia dapat pahala kita yang kat sini. Kalau kita, apa kita nak kata? Jenis hasad dengki ni, mana cik banyak cantik muka dia, kita yang duk penat-penat, dia pula dapat pahala. Kalau kita mau jawab macam tu bukan. Tapi tak, Nabi nak didik. Nak kata apa? Bila sahabat semua tercengang, siapa ya Rasulullah ni? Dah lah tak main perang, dapat pula pahala perang. Dia tak duduk dengan kita, dia duduk dekat Madinah, tapi dia dapat pahala kita yang duduk dekat sini. Kata Nabi SAW, iaitu orang ni yang jenis bercita-cita. Dia ada benda juga. Syarat dia ni, dia mesti kena orang yang bercita-cita untuk nak melakukan sesuatu benda, dan juga orang yang melazimi melakukan sesuatu benda, kemudian habasahul uzur. Makna habasahul uzur ni tiba-tiba berlaku sesuatu keuzuran pada diri dia, sakit, demam, apa-apa keuzuran lah. Maka pada waktu tersebut pahala sebagaimana orang lain dapat, maka dia akan dapat. Kenapa pahala ni? Pahala ni kerana pahala dia menginginkan ataupun berniat untuk melakukan satu kebaikan, yang kebaikan tu kalau dia sihat, dia pasti akan buat. Allah akan tuliskan pahala walaupun dia tak buat. Untung tak untung, ini besarnya rahmat Allah ni kepada orang yang istiqamah. Pasal tu kita nak kena istiqamah. Kalau kita mai masjid sebulan sekali, kemudian nak mai pula bulan depan, yang tu tak termasuk dalam ni. Siapa dia ni? Orang yang sentiasa mengekali di dalam melakukan sesuatu perkara, walaupun secara sedikit, tapi dia konsisten. Kalau berlaku sesuatu pada dia, dia tetap dapat pahala. Tapi paling yang terbaik kalau dia boleh buat waktu tu. Dia boleh buat solat witir, solat tahajud. Kita tengok seronoknya bila seorang hamba Allah yang Allah akhiri hidup dia dengan amal dengan amal kebaikan. Maka yang ni yang kita nak. Maka hikmah yang kita nak baca ni, dia kata orang yang bercahaya pada permulaan ni, dia akan membawa kepada bercahaya pada akhir. Okey. Dan ini merupakan perkara-perkara batin, sama seperti bergantung kepada Allah, cinta dan rindu kepadanya. So, orang bila mana dia dah jadi baik, dia ada kesan pada kebaikan dia tu tadi. Baik, so dia kata i'tibar hikmah yang kita dah baca pada minggu lepas. Dia kata adab yang zahir adalah sebagai tanda adab yang batin. Siapa yang baik, iaitu dalaman sir rahsianya, pasti dipuji sirahnya riwayat hidup. Siapa orang yang baik ni, maka kehidupan dia akan jadi baik. Ada penampakan pada diri dia orang yang baik. Kalau kita tanya dia ni soleh ke tak soleh, dia ni baik ke tak baik, saya tak tahu, tapi tak pernah nampak dia main masjid. Ada something wrong ni. Ada orang dia kata dia ni baik tapi tak main masjid. Itu belum mencapai kebaikan. Bukan nak kata orang yang main masjid ni baik belaka, tidak. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang baik, dia mesti ada tanda dia. Mustahil tak ada tanda. Tetap akan ada tanda dia. Baik, maka dia kata di sini, di sana ada satu hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini dhaif, direkodkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi dan dalam Nawadirul Usul, hadis daripada Abu Hurairah, dan Ibnu Al-Mubarak menyebutnya di dalam Az-Zulidu, ataupun mauquf kepada Sa'id. Kenapa dia jadi dhaif ni? Kerana mauquf kepada Sa'id Ibnu Musayyib pada seorang tabi'in. Patutnya dia bersambung sampai ke sahabat, tapi hadis ni dia sampai dekat tabi'in sahaja, maka dikatakan dia adalah dhaif. Baik, tapi bila kita baca hadis dhaif, kena sebutkan hadis ni hadis yang dhaif dalam bab fadail a'mal. Okey, sekiranya tidak dhaif yang melampau sampai ke tahap munkar. Baik, sekarang apa kata dalam hadis ni? Lau khasha'al qalbu hadza laqasha'at jawarihu. Kalau hati khusyuk, pasti khusyuk pada anggota zahir. Kalau hati kita khusyuk zahir, pasti akan jadi khusyuk juga. Mustahil hati khusyuk tetapi zahirnya tidak khusyuk. Maknanya ada tanda pada luaran. Dalaman ini dia akan ada tanda pada luaran. Buktinya di sana di dalam surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ni pengakhiran surah Al-Fatah, Allah sebut cerita tentang Nabi SAW dan para sahabat waktu tu. Apa kata Nabi ni? Muhammad, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyda'u 'alal kuffar. Orang yang ada dengan Nabi SAW ni, para sahabat ni, tegas dengan orang kafir. Ruhama bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Nampak tak? Ni Nabi cerita sifat sahabat-sahabat Allah, cerita ni sifat mereka yang hidup di zaman Nabi ni. Tarahum ruk'an sujjadan.
kamu akan dapati mereka ni, orang hak rohama ni, yang baik-baik ni, dia adalah orang yang kuat rukuk dan kuat sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, tidaklah dia rukuk dan sujud melainkan kerana dia nakkan keredaan dan kelebihan yang ada di sisi Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, maka di wajah mereka itu ternampak penampakan, iaitu penampak simahum fi wujuhim, nampak jelas pada wajah mereka, min athari sujud, tanda orang yang banyak bersujud. Ramai orang dia gunakan ayat ni, dia kata, oh maknanya rupanya tanda hitam dekat dahi tu, inilah cerita dia ni. Bukan. Sebab tu kena buka tafsir pula. Bukan maksud hitam dahi itu tanda kesolehan ataupun kebaikan. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang dia, kalau siapa tanya doktor, dia tahulah apa punca dahi jadi hitam. Mungkin salah satunya sebab asbab apa namanya, sujud juga. Ada orang yang sampai pergi tenis dahi dia dekat mana-mana batu ke apa, nak bagi jadi hitam. Tidak. Maka kesan sujud tadi bukan pada satu tumpukan ataupun sebagainya. Kalaulah dikatakan tumpukan, pasti Nabi SAW orang yang paling jelas tumpukan dekat dahi dia. Abu Bakar ada hitam, Umar ada hitam, sahabat 10 dijamin syurga akan ada hitam. Kalaulah hitam ni menjadi yang dikatakan sebagai dalil menunjukkan orang tu banyak sujud, tidak. Simahum fi wujuhihim min athari sujud ni nampak, iaitu muka yang ada cahaya. Maksud cahaya ni bukan macam cahaya lampu, ada seri muka, kita kata. Ada orang pula dia main-main pun ada juga. Kita pun lama tak jumpa dia saja. Aja kita nak kipas dia, nak puji dia. Lama tak jumpa kapi. Lah kan akak, lama tak jumpa. Lama sekali jumpa, tengok muka berseri-seri. Lah kak, dia kata cahaya wudu. Cahaya wuduk, kau main lagi. Baik, dia kata cahaya wuduk. Dia kata ni aura ambil wuduk. Dia kata kak, saya ni wuduk 24 hours. Wuduk 24 jam. Dia kata cahaya wuduk. Nak bagi tahu dekat kak ni petua awet muda, banyakkan ambil wuduk. Patutnya kalau banyak solat tak apa kak, ni banyak ambil wuduk, tak solat-solat juga. Ambil wuduk saja, solatnya tidak. Bukan itu maksud kita. Maksud asari sujud ni, maksudnya apa dia? Dia akan ada kesan pada wajah tadi tu. Kesan seri pada wajah akan terdapat pada muka orang yang banyak sujud tu. Itu maksudnya. Kemudian kesan pada apa? Kesan zahir ni, kesan dengan perbuatan dia. Dia mesti akan buat. Baik, kalau kita tanya pada seseorang, beriman tak? Kita akan kata kita beriman. Apa kesan? Apa bukti yang mengatakan engkau beriman? Maka buktinya perlu dibuktikan dengan perbuatan mereka waktu tersebut. Perbuatan menunjukkan apa yang ada bahagian dalam. Kat sinilah yang orang munafik kalah. Kat sinilah yang orang munafik kalah. Orang munafik dia mengaku tetapi tidak buat. Adapun orang yang beriman, dia mengaku ataupun kadang-kadang dia tak payah sebut pun, tetapi dia adalah orang yang dapat dilihat pada amalan dan perbuatan dia. Dan ini yang dia nak masukkan dalam bab ni. Baik, dia kata lagi, As-Sabuni berkata alamat atau tanda-tanda mereka wujud pada dahi mereka disebabkan banyak sujud dan solat. Okey, pada dahi ini bukan semata-mata pada tanda hitam. Al-Qurtubi kata tampak pada wajah mereka ada alamat-alamat tahajud pada waktu malam dan tanda-tanda qiyam pada dini hari. Ada kesan pada tubuh badannya. Ada kesan pada rupa paras dia. Ada kesan pada akhlak dia. Sebab tu dulu-dululah orang yang pergi mengaji pondok. Orang yang pergi mengaji pondok ni, dia cerita, orang tanya berapa lama duduk pondok. Dia kata lama saya duduk pondok. Kalau lama duduk pondok ada bukti. Dia kata adalah. Apa bukti dia? Dia kata pergilah tanya orang. Tak perlu tanya orang. Bukti kita boleh tengok orang lama mengaji pondok. Yang pertama bukti ilmu, yang kedua bukti amalan, yang ketiga bukti pada fizikal. Bukti yang paling penting ilmu dan amalan, yang tu penting. Adapun bukti pada fizikal ni tak penting, tanda hitam ke tanda apa ke tu tak penting. Tapi kadang kalau Allah jadikan benda tadi tu ada. Orang yang lama mengaji pondok ni macam mana nak kenal dia? Nak kenal dia senang saja, pergi tengok buku lali. Buku lali kalau hitam kematu, itu tanda lama ni dia mengaji pondok. Pasal orang mengaji pondok dulu dia kena duduk bersila lendik. Duduk bersila, tak bergerak depan guru ni.
Bersila pula bukan atas kapet, bersila atas papan. Bila bersila atas papan, lama bersila ni sampai ke matu buku lali. Hitam jadi buku lali dia. Siapa tak payah duk cek lah buku lali tuan-tuan. Tuan-tuan tak mengaji pondok. Okey baik. Kat duk lorong cek tengok buku lali dah hitam ke tidak. Baru tak sampai sejam lagi. Baru 30 minit. Okey baik. Ni kalau dah duduk berapa tahun dah duduk belajar lama, tiap-tiap hari mungkin boleh jadi kematu kat situ. Jadi kematu sahabat-sahabat rahimakumullah. Sebab tu dia kata, orang yang solat malam, orang yang tahajud pada waktu malam, dia akan ada tanda. Tanda apa? Oh maknanya ustaz seri muka ni kena bangun tahajud lah. Oh dia seri muka pula. Bukan nak cari seri muka. Dia buat amal ibadat ni kerana Allah. Tapi Allah bagi jadi macam tu. Allah jadikan pada wajah mereka tu nampak, iaitu alamat-alamat tahajud pada waktu malam dan tanda-tanda qiyam pada dini hari. Orang yang buat pada siang hari ni ibadat ni kita akan dapat lihat. Ibnu Jurayj dia kata nampak keceriaan dan kebersihan raut wajah. Subhanallah, sungguh tuan-tuan ni bukan benda. Kalau tuan-tuan, saya bagi satu contoh lah. Kalau kita sebut dekat sini takut nanti dia jadi lain. Kita sebut luar daripada ni. Saya dah sempat berkenalan dengan beberapa orang. Bukan berkenalan, macam mana maksud kita kenal lah dia ni. Beberapa tokoh, salah seorangnya nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, meninggal dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dia bukan orang Saudi, tapi dia orang Syria, tapi dia duduk di Saudi. Baik, apa berlaku dekat dia ni? Muka dia ni kalau tuan-tuan type tengok dalam Google, buka dalam Google, tuan-tuan type nama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu G-H-U-D-D-A-H Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tengok gambar dia. Gambar yang tuan-tuan tengok tu gambar dalam Google yang lama. Kalau tengok depan-depan ni, subhanallah, Allah jadikan. Bukan soal dia Arab, dia segak. Bukan soal segak ni. Ada berapa ramai orang yang segak, tapi kadang-kadang menakutkan. Okay, muka segak, tapi menakutkan. Tapi dia Allah jadikan seri pada wajah ni. Pasal apa seri pada wajah? Ilmunya, amalannya, keikhlasannya Allah pancarkan pada wajah dia. Allah pancarkan pada wajah dia. Baik, maka sebab tu dia kata, Ibnu Jurayj kata, makna ayat tadi simahum fi wujuhim min asari sujud, nampak keceriaan dan kebersihan raut wajah. Baik. Mujahid pula dia kata tak. Mujahid kata yang dimaksudkan dengan tanda kesan sujud tadi itu adalah khusyuk dan tawaduk. Orang tu akan jadi makin khusyuk dan makin tawaduk kehidupan dia. Dia tak akan jadi sebagaimana orang-orang yang lain. Maka Mansur pernah bertanya kepada Mujahid tentang maksud firman Allah. Adakah terdapat kesan pada dua mata manusia? Apa dia dua mata kita ni? Bila kita sebut dua mata kita ni, dahi. Ni dua mata kepala. Contoh orang kata, aku tengok dengan dua mata kepala aku. Dua mata sekali, bila sebut dua mata ni, sekali dengan dahi. So dahi ni akan jadi saksi kepada kita seumpama mata juga, kerana dia berada pada bahagian hadapan. So Mansur ni dia pergi tanya kepada Mujahid tentang maksud firman Allah, adakah terdapat kesan pada dua mata manusia, iaitu dahi? Jawabnya tidak. Maknanya bukan kesan tadi tu dua mata, kesan apa tanda hitam tu, dia kata tidak. Boleh jadi antara dua mata manusia terdapat kesan seperti lutut kambing, iaitu kesan yang menunjukkan hatinya lebih keras daripada batu. Kadang-kala dia kata ada berlaku dekat dahi manusia tu macam bentuk lutut kambing, nak tunjukkan apa? Hati dia adalah hati yang keras. Ia sebenarnya bermaksud cahaya pada wajah mereka. Baik. Dia kata jawabnya tidak. Boleh jadi antara dua mata manusia terdapat kesan seperti lutut kambing, iaitu kesan yang menunjukkan hatinya lebih keras daripada batu. Ia sebenarnya bermaksud cahaya pada wajah mereka kerana khusyuk. Baik, bukanlah kerana kita katakan tanda hitam tu semata-mata, dia kata tidak. Tetapi iaitu tanda cahaya disebabkan kerana khusyuk tadi tu akan terpampang dan dilihat jelas pada wajah dia. Bahasa mudah yang kita gunakan, muka yang berseri. Muka orang yang berseri tidak nampak sedikit pun muka orang yang susah hati, ataupun muka orang yang susah hati ataupun jiwa kacau, orang yang sedih, orang yang tidak nampak, melainkan wajah mereka wajah yang menenangkan.
Maka dia kata dua perkara yang tak mungkin berlaku kepada orang munafik, yang mana orang munafik mereka tidak akan tenang dan juga tidak faham akan agama. So orang yang beriman, mereka jiwa mereka tenang dan mereka faham agama. Dua benda ni takkan berlaku pada orang munafik. Apa dia? Jiwa tenang, faham agama. Orang munafik jiwanya takkan tenang. Yang kedua, dia tidak akan faham agama. Orang yang beriman, jiwa mereka tenang dan mereka akan faham akan agama. Sebab tu disebut di sana, kata Abu Hafsin, baik, husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Baiknya adab secara zahir sebagai tanda dan pengenalan baiknya adab dalam perkara yang batin. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar. Tuan-tuan, semalam kami sebut dalam ceramah Isra' dan Mi'raj, kita hari ini duk baca surah Al-Mulk, tapi kita tak tahu Nabi SAW duk baca juga surah Az-Zumar sebelum tidur. Sebelum tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan boleh baca beberapa surah. Al-Mulk, okey, Nabi baca. As-Sajdah, Nabi baca. Al-Isra', Nabi baca. Az-Zumar juga Nabi SAW suka baca. Az-Zumar ni kisah ataupun surah yang menceritakan tentang syurga dan neraka, surah Az-Zumar ni. So yang boleh kita jadikan bacaan. Apa dia ayat dalam surah Az-Zumar ayat 45 ni? Allah kata, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabshirun. Nampak tak kesan beza di antara orang beriman dan orang yang tidak beriman? Allah kata orang beriman ni bila mana disebut dan apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, kesallah hati orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Orang akhirat ni tanda. Nak tahu, nak test tengok kita ni macam mana. Bila disebut nama Allah, diceritakan tentang Allah, diceritakan tentang agama, orang yang tak beriman ni dia jadi macam tak seronok. Hati jadi tak seronok. Alamak, ada kuliah pula, ingat ke tak ada? Sekali ada lah pula, nak keluar segan, duduklah diam-diam. Hati meronta-ronta, tak suka. Bila dah habis, bila nak habis, itu tanda. Okey, baik, tanda dia tu. Wa idza dzukira allazina min duni idza hum yastabshirun. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergembira hati. Sebut pasal bab hiburan, dia seronok sangat-sangat. Saya kadang bila tengok beberapa asatizah yang suka menggunakan hiburan sebagai salah satu medium untuk dakwah, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dijadikan itu keutamaan, kita ni kadang kalau semua benda kita nak berhibur, sampai dalam bab agama pun kita nak kena berhibur. Kalau tak ada hiburan dalam agama takkan diminati. Kalau nak dengar agama ni, mesti kena ada orang ustaz ni yang pandai buat lawak macam Maharaja Lawak, baru kami suka. Tak pun kalau kami nak ambil agama ni, mesti kena ada ustaz yang pandai menyanyi. Kalau dia pandai menyanyi, dia pandai, lagi kita suka. Itu menunjukkan kita ada masalah pada waktu tersebut. Kat mana tempat kita suka benda hak lama ni, kita jadi suka. Tapi benda hak baik ni, dengar Al-Quran kita dengar biasa. Tapi bila dia lagukan saja, wow, kita kata kita jadi minat. Ini tanda di antara bukti betapa kita takut termasuk di dalam bab ni. Cerita pasal dunia kita jadi minat. Cerita pasal politik dia lah paling hero. Pom pasal politik. Tapi pak cerita pasal agama, waktu tu tiba-tiba dia dah jadi tak minat. Okey, ni di antara benda-benda yang kita katakan patut kita kena jaga dalam babnya. Kalau jadi macam tu, apa nak buat? Kena perbaiki balik. Mungkin kita ada beberapa kesilapan-kesilapan yang menyebabkan kita jadi macam tu. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, insya-Allah nanti kita akan sambung pada minggu yang akan datang, iaitu masih lagi berkaitan tentang tanda-tanda orang yang hatinya yang bersih. Dia pasti akan ada tanda pada fizikal dia, pada amalan dia, dan pada bentuk bagaimana muamalah dia dengan manusia. Baik, ada soalan tadi sahabat saya tanya. Okey, mana dia soalan ni? Assalamualaikum Ustaz. Penyewa rumah saya sudah tidak bayar sewa selama 3 bulan. Ini mengakibatkan wang berjumlah 2,000 lebih.
Semua pertanyaan, hantar mesej, hantar WhatsApp, tak jawab. Bila saya ke rumah, ikut kata jiran, dia sudah berpindah ke tempat lain sejak 3 bulan lepas. Rumah dikunci mangga. Saya minta bantuan polis kopak rumah tu dan banyak barang-barang keperluan rumah yang ditinggalkan. Apa hukumnya saya ambil barang-barang itu kerana saya tidak lagi dapat menghubungi dia, sedangkan ada penyewa lain yang memerlukan rumah tersebut? Baik, di sana apa hukum dia? Okey, di sana ada hukum yang tertentu. Kita hidup ni, hidup ada undang-undang. Baik, walaupun kita katakan dia tak bayar hutang, kita katakan ada barangan dia, tak boleh simply kita ambil, kita gadaikan dan kita jual. Saya bawa satu contoh. Kisah ni berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau siapa baca dalam hadis Riyadhus Salihin, kita akan jumpa 3 orang lelaki ni bermusafir sampai dekat satu tempat malam. Hadis sahih muttafaqun alaih dalam kitab Riyadhus Salihin, dan hadis ini cerita tentang bertawassul dengan amal kebaikan. Dia orang masuk tidur dalam gua. Bila masuk dalam gua, tiba-tiba jatuh satu batu hampak depan pintu gua ni, tak boleh nak keluar. Bincang punya bincang, dia orang kata tak ada siapa boleh selamatkan kita melainkan Allah. So dia orang kata, jom kita bertawassul dengan amal kebaikan yang kita pernah lakukan dulu, dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat tadi tu Allah terima dan Allah bantu kita buka pintu gua ni. Apa berlaku? Jadi yang pertama, yang kedua saya ringkaskan. Orang yang ketiga berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Rabb. Dulunya dia kata, aku ni ada perusahaan, ada orang main kerja dengan aku. Bila orang ni main kerja dengan aku ni, kemudian bila dia separuh pekerjaan, dia tak sempat nak ambil upah, dia terus balik. Jadi aku pun tak tahu dah nak cari dia kat mana, dan hak dia tu ada dekat aku ni. Hak dia ada dekat aku. So apa aku buat? Dia kata, aku kembang, aku jadikan hak dia ni sebagai modal. Maka dia buat. Sebab benda yang dia tinggalkan ni berupa upah. Upah waktu tu mungkin kambing, mungkin lembu, mungkin unta. Dia bukan upah duit semata-mata. Sampailah beberapa tahun, lelaki hak kerja dengan dia ni datang balik, dia pun tanya, mana aku punya gaji? Kemudian kata tuan dia ni, bos dia ni, dia kata, semua yang kau tengok ni, inilah gaji kau. Orang tu kata, tak, aku hari tu kerja sikit, sepatutnya aku dapat sikit saja, ni semua dah banyak. Dia kata, tidak, harta benda kau yang kau tak ambil tu, aku telah kembangkan dia, akhirnya dia dah jadi banyak sampai macam ni. Dia pun kata, ya Allah, tidaklah aku buat benda ni melainkan hanya kerana Allah. Maka akhirnya apa dia buat? Allah pun bukakan pintu gua tu tadi, daripada tak terbuka menjadi terbuka kerana kebaikan dia pada orang. Tuan-tuan, yang keduanya, kita ni bila orang buat benda jahat dekat kita, apa kita nak buat? Nak balaskan dengan kejahatan kau? Manusia tak boleh balas, Allah boleh balas. Jadilah orang yang pemaaf. Falyafu wal yasfahu. Maafkanlah dia, damailah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tak nakkah kalian Allah ampunkan dosa kalian? Dua, kita boleh nak maafkan dia, tak ada masalah. Tapi ustaz, 2000 ni ustaz, banyak sangat saya nak maafkan. Yang ketiga, ada satu hadis juga. Seronok kalau kita baca hadis ni, kita boleh relate dengan diri kita. Seorang lelaki ni, dia pergi tanam dia pergi tanam satu batang pokok di atas tanah orang. Tanam satu batang pokok atas tanah orang. Kemudian tuan tanah ni tiba-tiba tengok ada pokok kat atas tanah dia ni. Bukan pokok dia, tapi orang lain pergi tanam. Dia pun cari siapa tuan pokok ni. Jumpa dengan tuan pokok, dia cakap dekat tuan pokok tu, dia kata, ni tuan pokok, ni pokok ni duduk kat atas tanah saya ni. Dia kata, macam ni lah, saya pun tak mau panjang-panjang. Sekarang engkau jualkan pokok tu kepada aku bayar duit, pasal ni tanah aku. Tapi ada orang hak jenis keras pedai, orang panggil ni. Apa dia kata? Banyak cantik. Dia kata, aku tak mau jual. Dah lah tanam kat atas tanah orang, orang minta nak beli pokok tu, tak nak jual dia. Tapi kawan ni, subhanallah, dia takkan ambil hak orang. Walaupun pada asalnya hukum dia hak dia lah, pasal atas tanah dia, tapi dia tak nak ambil. Apa dia buat? Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada seorang ni, dia tanam pokok atas tanah aku. Aku nak bayar duit dekat dia, tapi dia tak nak. Nabi pergi jumpa lelaki tu. Nabi kata, jual lah dekat tuan tanah ni. Dia kata, tu tanah dia, engkau jual kat dia, nanti ke akhirat Allah akan tumbuhkan kepada engkau satu pokok kat dalam syurga. Baik, tak mau.
Tak mau tuan-tuan. Allah nak tumbuhkan kepada dia satu pokok yang sama kat dalam syurga, dia tak mau. Ini ada orang jenis macam ni. Tak kira kalau aku kata tak mau, tak mau. Baik, akhirnya apa berlaku? Menarik berlaku lepas tu. Tuan tanah ni pula pergi jumpa dengan orang yang tanam pokok tu. Kata tuan tanah, dia kata Pak Mat tempe tak payah jual pokok tu dekat saya. Saya, dia kata, tak payah beli pokok tu daripada Pak Mat tempe. Sekarang saya berikan tanah sekali dengan pokok-pokok sekali. Ambil dekat Pak Mat tempe, saya takkan tuntut. Nampak? Asalnya tuan ni, orang ni pergi tanam pokok atas tanah dia. Tapi last sekali dia bagi sekali dengan tanah, sekali dengan pokok-pokok dia bagi dekat kawan tu. Pasal apa dia bagi? Siapa tahu? Tahu pasal apa dia bagi? Tahu tak? Pasal pahala tu mengalir. Pasal dia dengar Nabi kata dekat lelaki hak tanam pokok tu, kalau kau jual pokok ni dekat tuan tanah ni balik, Allah gantikan dengan pokok dekat syurga. Dia kata kalau satu batang pokok dapat syurga, aku yang bagi satu keping tanah pasti lebih besar. Sebab syurga tadi dia sanggup let go tanah dia bagi dekat orang. Sedangkan tanah tu dia punya. Kita boleh buat macam tu? Tak boleh buat. Tak berani buat dan takkan buat. Kalau kita lah. Saya cerita hak ketiga pula. Ini cerita orang yang hati lapang. Jangan serabut kita, jangan kita jadi orang yang serabut. Yang ketiga ni cerita apa? Sama juga dalam kitab Sahih Bukhari. Kisah hadis ni diletakkan dalam tajuk amanah. Nabi ni dia suka cerita dekat sahabat, cerita zaman dulu-dulu. Dia kata, kana mimman kana min qablikum. Dia kata ni cerita orang zaman dahulu. Ishtara ardan min fulan. Dia beli satu keping tanah ni daripada seorang. Dia beli satu keping tanah daripada seseorang lelaki. Baik, kemudian tak apa, bila dia dah beli, dah kawan tu pun dah jual dekat dia, faraja, dia pun balik rumah. Kemudian balik rumah dia mencakui tanah dia tu. Fawajadtu min tahtiha. Dia dapati di bawah tanah tu, dia kata dia terjumpa jaran mamlu'atun minaz zahab. Bila dia cangkui-cangkui tanah nak bercucuk tanam, dia terjumpa satu jar. Satu jar ni berisi satu tempayan penuh dengan intan permata emas, harta karun. Dia jumpa harta karun dalam tanah yang dia beli daripada tuan tanah tu tadi. Baik, kalau kita apa kita buat? Diam-diam macam Kasim Baba. Diam-diam buat balik. Okey, pergi pinjam penimbang dekat Kasim Ahmad. Apa dia? Bukan Kasim Ahmad, apa dia? Apa nama? Dia pergi pinjam dekat siapa? Ali Baba. Dia punya abang dia. Apa nama abang dia? Abang dia Kasim Baba. Dia Ali Baba. Oh, Ali Baba. Dia Ali Baba pergi pinjam dekat Kasim Baba. Apa pandai nak boleh hafal nama. Okey, baik. Baik, tak apa. Jadi, apa dia buat? Dia balik-balik tengok. Kalau kita sembunyi dah, dia diam. Tapi yang kata orang yang ada amanah ni, tuan-tuan tahu, tak sanggup dia nak makan walaupun satu sen hak orang. Dia patah balik pergi dekat tuan tanah tu, dia kata ishtaraitu minka ardan wala ashtari minka zahaban. Nabi cerita ni. Dia pergi jumpa dengan tuan tanah tu, dia kata, "Oi," dia kata, "Pak Haji, saya beli tanah, saya tak beli emas. Saya beli tanah ni, aku jumpa emas ni, kau punya ni, ambil balik." Kemudian yang kata tuan tanah pula, bila kawan ni datang mengatakan, "Aku beli tanah saja, emas ni aku tak beli, ni emas ni kau punya." Tuan tanah pula hak asal ni kata apa? Dia kata, "Apa saja yang kau beli, bila kau beli tanah ni, apa yang ada atas dia, apa yang ada dalam dia, hak engkau." Tak mau pula tuan tanah asal. Kalau kita, "Oh, saya terlupa itu ni, terima kasih, tolong hantar balik." Oh, terima kasih. Nampak? Kalau kita tak mau mengaku pula. Tuan tanah kata, tak. Hang dah beli tanah, semua hak dalam tanah hang punya. Baik, akhir sekali bergaduh pula, hang punya, sampai kena pergi jumpa hakim. Jumpa hakim ni, menariknya hakim yang nama pun dah hakim. Hakim kata, "Engkau punya apa?" Dia kata, "Tak, saya ada tanah, saya tak tahu dalam tu ada emas." Tanya kau ni, "Tak, saya beli tanah, saya tak beli emas." Dah ada bergaduh sampai macam tu. Akhirnya hakim putuskan satu keputusan. Apa keputusannya? Engkau ada anak lelaki? Ada. Engkau ada anak perempuan? Ada. Engkau pergi pinang anak lelaki dia, mas kahwin dengan mas tadi yang kau jumpa. Maka akhirnya dikahwinkan anak kedua mereka, jadilah bisan. Akhirnya jumpa atas karun saja. Tapi poin yang menariknya tu tadi, saling redha meredai, hati tak terikat dengan dunia, senang cerita. Dia maafkan, dia lepaskan benda tersebut, pahala dapat. Jadi dalam kes ni apa nak buat?
Ada beberapa benda. Yang pertama, dia boleh maafkan orang tu, halalkan 2,000 tu tadi. Saya ingat saya ada rumah di KL, lebih kurang ni agaklah harga sewa pun dalam lebih kurang 600. 6 bulan dia tak bayar. Daripada cakap elok-elok sampai kepada saya kata minta maaf, saya nak kena suruh keluar juga. Dah 6 bulan dah tak bayar, minta tolong keluar. Maka bila keluar, dia tengok dalam rumah kipas angin, dia curi rumah, dia pecahkan. Dah lah kau tak bayar sewa, tapi kau buat macam tu, apa nak buat? Kita nak cari dia pun. Tapi saya buat satu benda. Tapi dekat dia saya kata, abang macam ni lah, saya pun tak mau simpan apa-apa perasaan. Saya halalkan semua yang 6 bulan tu tak payah bayar. Cuma satu saja minta tolong keluar. Seronoknya dia bila dia dengar dia tak payah bayar 6 bulan tu. Apa dia kata kat saya? Abang, dia kata, saya bonda kelab malam. So dia kata, abang ada masalah dekat KL, call saja saya. Dia kata, penuh ni, dia kata, kawan-kawan saya saja akan tolong. Oh, itu something punya orang. Tapi sewa tak mau bayar. Tapi macam itulah lah, kita pun daripada kita duk pening kepala fikir, cuma isunya isu barangan yang ada kat dalam tu. Tengok barangan tu barangan apa. Kalau barangan yang berharga, ada nilai, waktu tersebut tak boleh diambil. Ataupun kalau nak jual, pegangkan nilai dia tu boleh ambil, kemudiannya pula bakinya perlu dipulangkan pada dia. Sebagaimana kalau hakim kan dia buat, digadaikan, dijualkan, kemudian ada baki diserahkan, tak ada baki tak cukup, dia dikira orang yang masih lagi berhutang pada waktu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau dalam kita dia niat ke bersyarat. Jadi kalau tak bayar dia halalkan, tapi kalau bayar dia ambil boleh. Okey, baik. Oh, boleh juga. Haji kita kata niat bersyarat. Kalau dia bayar, alhamdulillah. Kalau dia tak bayar, saya halalkan, tapi kalau dia bayar, saya terima, alhamdulillah juga macam tu. Boleh, tak salah pun. Boleh. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.